Datuk Yang di-Pertua, dari segi kedudukan kewangan, bajet 2021 telah dibentangkan dengan unjuran defisit fiskal sebanyak 5.4% kepada KDNK. Setelah mengambil kira gelombang COVID-19 pada awal tahun 2021 serta pelaksanaan PPN fasa 1 sejak awal Jun, kerajaan telah melaksanakan pakej bantuan tambahan iaitu permai, pemerkasa tambahan dan pemulih. Pertambahan ini dijangka meningkatkan defisit fiskal di antara 6.5 hingga 7% kepada KDNK tahun ini. Saya ingin menekankan bahawa peningkatan ini bukanlah asing bagi negara kita. Berdasarkan data dari Tabung Kewangan Antarabangsa atau IMF, dalam memerangi wabak COVID-19, kebanyakan kerajaan di seluruh dunia telah memperuntukkan lebih daripada 16.5 trilion dolar Amerika dalam bentuk perbelanjaan fiskal. Ini telah menyebabkan purata defisit keseluruhan kepada KDNK untuk tahun ini akan mencecah 9.9% bagi negara baju, 7.1% bagi negara membangun dan 5.2% bagi negara berpendapatan rendah. Oleh itu, purata nisbah hutang kepada KDNK dunia juga dijangka meningkat sehingga 98.8% tahun ini. Bagi memastikan ketelusan perbelanjaan sepanjang krisis pandemik ini, Kumpulan Wang COVID atau KWC-19 telah ditubuhkan di bawah Akta 830 dan diluluskan oleh Parlimen pada tahun lalu. Peruntukan KWC-19 yang dibiayai oleh pinjaman kerajaan telah digunakan untuk perbelanjaan pakej-pakej bantuan serta perbelanjaan tambahan bagi menambah baik sektor kesihatan awam dan pelaksanaan PIK. Program-program kebajikan rakyat seperti subsidi upah, GKP, BPN, BPR dan sebagainya disalurkan melalui KWC-19. Setakat 30 Jun 2021, sejumlah 55 bilion ringgit telah dibelanjakan, di mana 38 bilion ringgit dibelanjakan tahun lalu. Sehingga akhir tahun, Datuk Yang di-Pertua, sehingga akhir Jun tahun ini, paras hutang statutory telah pun mencecah 56.8%. Namun ia masih di bawah had statutory 60% KDNK yang dibenarkan. Dengan ruang fiskal yang terhad, kerajaan tiada pilihan selain mengoptimumkan sumber pembiayaan sedia ada melalui rasionalisasi perbelanjaan, peningkatan hasil daripada ekosistem kerajaan termasuk penggunaan dana akuan serta bersedia meningkatkan had ceiling KWC-19. Dalam masa yang sama, kerajaan bersedia melonggarkan peraturan had hutang untuk menyokong pelan pemulihan ekonomi berdasarkan kemampuan keberhutangan negara. Oleh itu, kerajaan akan mengusulkan di dalam Dewan Yang Mulia ini candangan pindaan tersebut pada penggal akan datang. Memandang ke hadapan, langkah-langkah bagi mengukuhkan kedudukan kewangan kerajaan, terutamanya langkah berkaitan hasil adalah amat penting demi memastikan kedudukan kewangan kerajaan kembali kukuh dan berdaya tahan dalam tempoh jangka sederhana dan panjang. Sebelum pandemik COVID-19 melanda negara, kita berada di atas lantasan pengukuhan fiskal yang konsisten sejak negara beralih keluar dari krisis kewangan global pada tahun 2009, di mana defisit kita dikurangkan dari 6.7% kepada 3.4% pada 2019, sebelum meningkat semula kepada 6.2% pada tahun lepas. Oleh itu, setelah ekonomi kembali pulih, kerajaan akan melaksanakan langkah konsolidasi dan pengukuhan kedudukan fiskal kerajaan termasuk meluaskan asas hasil, mengukuhkan pentadbiran dan pematuhan cukai serta meningkatkan kecekapan perbelanjaan bagi mengawal paras defisit fiskal negara. Pengenalan strategi hasil jangka sederhana merupakan salah satu langkah bagi memastikan kutipan hasil mampu membiayai perbelanjaan kerajaan. Selain itu, Akta Tanggungjawab Fiskal juga sedang digubal bagi menambah baik tadbir urus dan ketulusan dalam pengurusan fiskal negara. Namun, kerajaan memberi komitmen tidak akan memperkenalkan sebarang pembaruan fiskal selagi ekonomi belum stabil.